Jadi kita sambung ayat yang ke-29 daripada surah Tabarak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwa ar-Rahman, amanna bihi wa alaihi tawakkalna, fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin." Maksud terjemahannya, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah Ar-Rahman, Allah yang bernama Rahman. Amanna bihi, kami beriman dengannya, wa alaihi tawakkalna, dan ke atasnya lah kami bergantung. Fasata'lamun, dan kamu akan mengetahui, maksudnya kamu wahai orang kafir akan mengetahui, man, siapakah dia, fi dhalalin mubin, yang sebenarnya berada di dalam kesesatan yang nyata. Jadi ini antara ayat-ayat terakhir lah, ayat ke-29 daripada surah Tabarak. Jadi pertama sekali Allah Subhanahu wa taala, maksudnya kita nak bincangkan daripada sudut hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Maksud pada ayat yang sebelum ni, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, faman yujirul kafirin, siapakah yang boleh menyelamatkan orang-orang kafir, min azabin alim, daripada seksaan yang amat pedih. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala mengarahkan Nabi untuk memberitahu kepada mereka bahawa tiada siapa pun yang boleh menyelamatkan mereka, tiada siapa pun yang boleh menyelamatkan kafir melainkan Ar-Rahman, semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala nak memberitahu kepada kita, setelah Allah Taala menceritakan sifat-sifat orang kafir, dan kemuncak orang kafir yang kita dah bincangkan sebelum ni ialah membunuh Nabi-Nabi, Rasul, wali-wali Allah dan ulama'. Jadi dalam ayat ni Allah Taala nak menyatakan aksil kufur, maksudnya keadaan yang sebalik daripada kekufuran tersebut, iaitu al-imanu, maksudnya orang yang beriman, wa tawakkulu ala Allah, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salah satu cara keterangan di dalam Al-Quran, ialah Allah Ta'ala menyatakan perkara-perkara yang berlawan, supaya kita lebih jelas setelah kita dah menceritakan kekufuran dan seumpama ni. Jadi apakah yang dituntut daripada kita? Yang dituntut daripada kita ialah beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara kedua yang boleh kita bincangkan ialah mengapakah Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz Ar-Rahman. Maksudnya kita kata Allah mempunyai banyak nama, antaranya Allah, Rahman, Malik, Quddus, As-Salam dan seumpamanya. Tapi apabila Allah Ta'ala nak menyatakan hanya perkara yang boleh menyelamatkan manusia daripada kekufuran, ialah nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Jadi untuk kita tadi membincangkan lafaz Ar-Rahman ni, maksudnya kita merujuk kepada salah satu pendapat yang dinyatakan oleh Ibnu Arabi radhiyallahu anhu. Maksudnya Ibnu Arabi berkata, lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dia ialah dua nama Allah Subhanahu wa taala yang bercantum, ataupun diistilahkan dalam bahasa Arab sebagai ismun murakkabun, kata nama yang bercantum. Dia ialah satu sebenarnya, seperti mana kalau kita kata Shah Alam, maksudnya dia ialah dua kalimat yang dicantumkan, ataupun Petaling Jaya. Jadi dia dua kalimat yang dicantum, maka diistilahkan sebagai ismun murakkabun. Jadi apabila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kalau mengikut pendapat yang nyatakan oleh Ibnu Arabi, kita sebenarnya menyebut dua nama Allah Subhanahu wa taala. Pertama nama Allah, kan, Bismillah, dan kedua nama Ar-Rahmanir-Rahim. Maksudnya Ar-Rahmanir-Rahim tu dia ialah nama yang satu bersambung. Jadi apabila Ibnu Arabi dah berkata sedemikian, maka apakah kefahaman yang nak disampaikan kepada kita? Maksudnya Ibnu Arabi nak mengajarkan kepada kita bahawa Ar-Rahman bermakna pemberi nikmat. Ar-Rahman maknanya Allah yang Al-Mun'im, pemberi nikmat. Dan apabila disebut ditambah dengan nama Ar-Rahim, jadi Ar-Rahim pun maknanya sama juga, pemberi nikmat. Jadi apabila Rahman dan Rahim, kedua-dua nama tadi merujuk kepada kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapakah disebut dua kali? Al-Mun'im, Al-Mun'im, maksudnya Allah yang memberi nikmat dan Allah yang memberi nikmat. Maka di situ ialah satu perkara yang amat penting yang Allah nak ajarkan kepada kita, kan, sebagaimana Allah Taala nyatakan, wa asbagha alaikum ni'amahu, Allah mengurniakan kepada kamu nikmatnya, zahiratan wa batinatan, nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Jadi apabila kita menyebut saja nama Ar-Rahman, maka kita kena mengetahui Rahman dia merujuk kepada nikmat zahir yang ada pada diri kita, seperti badan yang Allah kurniakan, rumah yang Allah kurniakan, kenderaan yang Allah kurniakan,
harta benda, itu semua nikmat-nikmat zahir, pakaian, makanan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Dan apabila kita sebut saja nama Rahim, maka dia merujuk kepada nikmat batin yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan, seperti keimanan, keikhlasan, tawakal, syukur, segala pendengaran, penglihatan, rasa, semua itu dia panggil nikmat batin yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Tetapi bila kita sebut saja nama Ar-Rahman Ar-Rahim, sebab tu Ar-Rahman Ar-Rahim tadi diistilahkan sebagai dua kata nama yang murakab, yang bercantum. Sebab nikmat zahir dan batin tak boleh dipisahkan. Yang maksudnya, Allah menyatakan, aku kurniakan kepada kamu nikmat zahir dan batin serentak. Dan apabila kita baca di surah penutup surah Yasin, Allah Ta'ala berfirman, فَسُبْحَانَ biyadihi malakutu kulli syai'. Maksudnya, Maha Suci Allah yang berada di dalam genggaman kudratnya, malakutu kulli syai'. Malakut itu maksud alam yang batin, daripada segala sesuatu. Maksudnya bukan manusia saja yang ada batin, alam yang gaib dari bahkan segala. Semua makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, dia mempunyai zahir dan batin. Dan apabila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, maka kita kena sedar Rahman tadi itu ialah pemberi nikmat-nikmat zahir yang ada pada diri kita, dan Ar-Rahim ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan nikmat yang batin. Jadi apabila Allah Ta'ala kita bincangkan dalam surah Tabarak ni, maksudnya Allah tanya dalam ayat sebelum ni, siapakah yang nak menyelamatkan kamu daripada azab? Wahai manusia yang kafir, wahai manusia yang inginkan kematian Rasulullah, kan, wahai manusia yang inginkan kematian Nabi-Nabi dan Rasul, siapakah yang boleh menyelamatkan kamu? Yang akan menyelamatkan kamu tadi ialah Ar-Rahman itu sendiri. Allah yang memberikan kamu jasad, kan? Allah yang memberikan kamu pakaian, Allah yang memberikan kamu makanan. Dan Allah juga yang memberikan kamu nikmat yang batin, penglihatan, pendengaran, akal, berfikir dan seumpamanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu, mengapakah Allah yang bersifat dengan Rahman Rahim, yang memberi nikmat kepada kamu zahir dan batin. Jadi kenapakah kamu tadi sampai kepada kejahatan untuk mengkufuri Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk membunuh rasul-rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan. Jadi apabila Allah Taala sebut, ajarkan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, beritahulah kepada mereka yang akan menyelamatkan mereka tadi ialah Ar-Rahman. Maksudnya seolah-olah Allah Ta'ala nak memesongkan atau memalingkan pemikiran mereka kepada Allah tadi pemberi nikmat. Jadi tak sepatutnya kamu mengkufuri Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap kali kita sebut saja nama Rahman, tersirat di dalamnya nama Rahim. Macam ni lah apabila kita baca Qul huwar Rahman. Walaupun dalam ayatnya hanya sebut Rahman saja, tapi apabila kita jumpa saja nama Ar-Rahman di dalam Al-Quran, maka tersirat di bawahnya nama Ar-Rahim. Dan sekiranya kita jumpa nama Rahim sekalipun, tersirat di bawahnya nama Ar-Rahman. Pasal kedua-dua tadi ialah nama yang bercantum. Sekiranya disebut kedua-duanya, itulah nama yang jelas. Tapi sekiranya disebut salah satu, kita kena menghadirkan kedua-duanya di dalam hati kita. Maksudnya yang nak diajarkan kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita nikmat zahir dan batin. Jadi jangan sekali-kali kita mengkufri Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, masa apabila dia nak membincangkan apakah nikmat yang zahir tadi, maka Ibnu Abbas berkata, antara nikmat zahir yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ialah lafaz la ilaha illallah. Itulah nikmat yang zahir yang Allah Ta'ala kurniakan kepada lidah. Maksud apabila kita menyebut lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah, itulah nikmat zahir yang Allah Ta'ala berikan. Dibandingkan sekiranya kita gunakan lidah tadi untuk mengumpat, kan, untuk bercakap perkara yang sia-sia. Dan begitu juga apabila Allah Ta'ala menzahirkan ibadat kepada jasad manusia. Kemudian Ibnu Abbas berkata, adapun nikmat yang batin ialah nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan ke dalam hati manusia, iaitu akidah yang benar dan ma'rifah dan mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan daripada Ibnu Abbas, daripada Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, adapun nikmat yang zahir tadi ialah zahir badan kamu yang amat cantik yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan. Adapun nikmat yang batin tadi ialah segala amalan kamu yang jahat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sembunyikan. Dan Imam Dhahak berkata, sesungguhnya nikmat yang zahir tadi ialah rupa paras kamu yang cantik, kan, anggota kamu yang sempurna. Adapun nikmat yang batin tadi ialah al-ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah di bawah nama Rahman Rahim tadi mengurniakan kepada kita nikmat zahir dan batin. Jadi hendaklah kita tadi berusaha mengambil nikmat tersebut, berusaha mendapatkan nikmat tersebut di semasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih lagi memberi umur kepada kita.
Jadi itu pertama sekali mengapakah Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada Nabi Muhammad agar menyebut nama Rahman untuk mengingatkan kepada orang kafir tadi yang Allah Subhanahu Wa Taala pemberi nikmat yang agung. Jadi tak sepatutnya kamu mengkufurkan mereka. Kemudian setelah menjawab dengan Huwar Rahman tadi, maka Allah Taala mengajarkan kepada Nabi Muhammad, hendaklah kita orang beriman amanna, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah Allah Ta'ala, ini lafaz keimanan ini kita dah bincangkan sebelum ni. Maksudnya ada keimanan yang berbentuk hafalan. Ada keimanan yang berbentuk akli. Yang kita boleh belajar di sekolah rendah, sekolah menengah dan seumpamanya. Tapi keimanan yang dimaksudkan di dalam Al-Quran ialah keimanan daripada hati manusia. Yang berbentuk nur, cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian setelah kita tadi berusaha mendapatkan keimanan, maka tuntutan yang dituntut ke atas umat Islam ialah alaihi tawakkalna. Hendaklah kita tadi bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagaimana kita dah bincangkan sebelum ni, semasa kita bincangkan ayat pertama daripada surah Al-Isra. Maksud kita dituntut untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala terbahagi kepada 3. Maksud mentauhidkan Allah dari segi perbuatan. Itu yang paling asas sekali. Kedua, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sudut sifat-sifat Allah. Dan yang ketiga, mentauhidkan Allah daripada sudut zat. Dari Imam Al-Qashani menyatakan bahawa siapa yang terzahir kepadanya perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya siapa yang dikurniakan dengan tauhid af'al, barulah seseorang tadi akan dikurniakan dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya tawakal yang dinyatakan dalam ayat ke-29 ni, dia ialah pencapaian yang paling asas. Maksudnya seseorang tadi perlu dibukakan hijab, diberikan rasa tauhid af'al tadi, barulah dia tadi dikurniakan dengan tawakal. Jadi untuk seseorang tadi melepaskan dirinya, maksudnya Allah nak bagi tahu kepada orang kafir tadi, wahai orang kafir yang ingin membunuh Nabi dan Rasul, aku tidak menuntut daripada kamu tuntutan yang banyak. Kan maksudnya amalan yang tinggi ataupun seumpamanya, aku menuntut daripada kamu amalan yang paling asas sekali, iaitu kamu bertawakallah kepadaku. Maksudnya kamu usahalah membuka hijab agar kamu tadi dikurniakan dengan tauhid af'al. Maksud tauhid yang paling asas. Sekiranya kamu tadi dikurniakan dengan tauhid af'al yang diisyaratkan dengan lafaz tawakal tadi, maka kamu akan terselamat daripada azab kekufuran yang Allah telah janjikan daripada ayat yang sebelumnya. Dari itu faedah apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut lafaz tawakal. Tawakal ni ialah satu kurniaan yang diberi apabila seseorang tadi telah berjaya dikurniakan dengan tauhid af'al. Jadi maksudnya untuk kita tadi menyelamatkan diri daripada siksaan disebabkan oleh kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka minimum yang mesti dicapai ialah beriman. Dan dimasukkan dengan beriman tadi ialah beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan Rasulullah SAW, dan beriman dengan Khalifah Rasulullah SAW. Sehinggalah kita tadi beramal dan dikurniakan dengan tauhid af'al. Dan sebagai penutupnya, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Jadi dalam tafsir dinyatakan, setelah Nabi tadi memberitahu Allah tadi Rahman, kenapa kamu kufur? Kan kami beriman dengan Rahman tersebut. Dan kami tadi beriman dengan iman yang paling asas sekali. Maksud tauhid af'al. Dan sekiranya kamu tadi ada keazaman yang lebih, kamu berusahalah agar dikurniakan dengan tauhid yang lebih tinggi. Tapi Nabi SAW berkata, Allah ajar kepada Nabi Muhammad, fasata'lamuna, akan sampai satu hari kamu mengetahui siapakah yang sebenarnya berada di dalam kesesatan yang nyata. Jadi nak diajarkan daripada sini bahawa manusia yang menuduh orang lain sesat ataupun terpesong daripada sirat mustaqim tadi, dia sebenarnya manusia yang amat jahil. Sebab Allah kata dhalalin mubin. Maksudnya orang yang menuduh nabi-nabi dan rasul, mereka itu sebenarnya berada di dalam dhalalin mubin, kesesatan yang amat nyata. Jadi persoalannya, kenapa dia berada di dalam kesesatan yang amat nyata tetapi dia tidak menyedarinya? Dari itulah tanda kejahilan yang amat sangat. Kan manusia, walaupun setinggi mana sekali pengajiannya, sekiranya dia tutupkan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya dihijabkan hati yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah manusia yang paling jahil sekali.
manusia yang paling buta sekali terhadap agamanya. Kerana dia berada di dalam dhalalin mubin, kesesatan yang nyata, tapi dalam masa yang sama dia menyangka dialah manusia yang berbuat amalan yang baik. Dia menyangka dialah manusia yang menghukum orang lain. Kamu betul, kamu salah, kamu ibadat, kamu betul, kamu... Jadi Allah SWT ingin menyatakan di penutup dalam ayat ni kan, akan sampai satu masa apabila Allah telah membukakan hijab, kan Allah telah mengangkat darjat manusia-manusia yang mereka hina tadi. Pada ketika itu barulah mereka mengetahui bahawa mereka sebenarnya yang berada di dalam kesesatan. Dari dalam tafsir dinyatakan ayat fasata'lamu ni ialah masaqat tahdid. Allah SWT mengugut, Allah telah mengugut kan manusia-manusia yang mengkufuri Allah Subhanahu Wa Taala, mengkufuri Rasulullah SAW dan mengkufuri guru-guru pada setiap zaman. Akan sampai satu masa kamu tahu kamu sebenarnya sesat, kan kamu akan tahu kamu sebenarnya yang berada di dalam kegelapan kerana tidak mengikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Walaupun di dunia kamu menyangka kamulah yang hebat, kan kamulah yang berkuasa, kan kamulah yang boleh dia mengeluarkan hukuman dan seumpamanya. Wallahu ta'ala alam. Jadi sampai kepada persoalan terakhir tadi, habislah kita bincangkan ayat yang ke-29 daripada surah Tabarak. Jadi moga-moga Allah SWT memberi pengajaran kepada kita dan memberi kefahaman terhadap beberapa lafaz yang Allah SWT nyatakan. Dan segala yang baik itu daripada Allah SWT, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.